Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan sambung standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu melukis lukisan berskala bagi suatu objek dan sebaliknya. Okey. So dalam standard pembelajaran ini, bagaimana kamu nak lukis lukisan berskala bagi suatu objek, ataupun macam mana kamu lukis objek apabila diberikan lukisan berskala. Okey, untuk melukis lukisan berskala bagi suatu objek, ada 3 cara. Cara yang pertama, menggunakan kertas grid yang sama saiz. Okey, menggunakan kertas grid yang sama saiz bagi skala yang berlainan. Okey, skala yang berbeza lah, tapi kertas gridnya adalah sama. Atau menggunakan kertas grid yang berlainan saiz. Okey, kertas grid yang berlainan saiz. Okey, seterusnya melukis di atas kertas kosong mengikut skala yang diberi. Melukis atas di kertas kosong mengikut skala yang diberi. Okey. Okey, bagi yang A, menggunakan kertas grid yang sama bagi saiz yang berlainan, contohnya adalah pada contoh 9. Okey. Kita tengok pada contoh 9, soalan kata lukiskan lukisan berskala bagi bentuk PQRS di sebelah pada grid segi 4 sama dengan skala 1:1/2. Okey, dia dah bagi kamu objek. Okey, objeknya adalah di sini. Okey, objek PQRS. Dia bagi objek dan soalan minta kamu lukiskan lukisan berskala. Okey, lukisan berskala pada kertas grid yang saiznya sama seperti di sini. Okey, tapi skalanya adalah 1:1/2. Okey, jadi tengok pada bahagian penyelesaian. Penyelesaian berikan bahawa skala yang diberi ialah 1:1/2. Maka setiap sisi lukisan berskala ialah 2 kali ganda ataupun 2 kali lebih panjang berbanding panjang sisi objek PQRS. Okey, maksud kat sini, sisi lukisan berskala ini 2 kali lebih panjang daripada panjang sisi objek PQRS. Okey, macam mana kamu tentukan panjang bagi sisi lukisan berskala apabila diberi objek dan diberi skala. Okey, untuk contoh 9, objek diberi PQRS. Okey, dan skala adalah 1:1/2. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan macam mana cara untuk dapatkan. Okey, skala dibagi 1:1/2, itu dalam bentuk 1:n. Okey, dan yang dibagi adalah 1:1/2. Okey, kena ingat ini adalah objek dan yang ini adalah lukisan. Okey, jadi di sini di sebelah kanan adalah objek, di sebelah kiri adalah lukisan. Kalau tengok pada gambar ni tadi, pada gambar objek ini, okey, cikgu ambil bahagian PQ. Okey kelas, PQ ini jaraknya ataupun panjangnya adalah 3 unit. Okey, panjangnya adalah 3 unit. Jadi di sini akan ada 3 lah. Okey. Okey. Yang ini tak tahu berapa lagi lah. Yang sebelah kiri tak tahu lagi berapa. Di sebelah kanan adalah 3. Sebab cikgu ambil PQ tadi. Okey, PQ sini 3 unit. Okey, so objeknya di sini cikgu letak 3. Okey, 1/2
untuk jadikan 1/2 itu sebagai 3, apa yang kamu perlu buat? Macam mana kamu perlu buat untuk jadikan 1/2 itu sebagai 3? Jadi kamu akan darab dengan 6. Okey, kamu akan darab dengan 6. So 1/2. So 1/2 darab dengan 6, kamu akan dapat 3. Okey, so sini dah tulisnya 3. So sebelah kanan darab dengan 6, sebelah kiri ini pun perlu darab dengan 6. Jadi 1 darab 6, jawapan dia 6. Okey, 6. Boleh? Jadi lukisan dia adalah 6. Maksudnya di sini PQ tadi pada objek adalah 3 unit. Maka untuk lukisan kamu perlu lukis panjang PQ 6 unit. Okey, sebab itu jawapan tadi. Okey, jawapan di sini dia bagi PQ 6 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 unit. Jadi kamu akan buatlah setiap satu. Okey, setiap satu lah. Maksudnya kalau ini 3, ni jadi 6. Kalau sini 3, ini 6. Okey, betul? Jadi 3 darab berapa untuk dapatkan 6? 3 darab 2. Jadi setiap sisi ini kamu darabkan dengan 2. RQ 3. Jadi 3 pun darab 2. Okey, SP. SP ni 1 darab 2. Okey, jadi semua sisi di sini PQ, QR, PS kamu darabkan dengan 2. Jadi akan dapat RQ, sini R prime, Q prime, 3 darab 2, 6. Okey, 3 darab 2, 6. Kemudian ini 1 darab 2. Akan dapat 2. Okey, sebab itu dia kata pada penyelesaian dia ada bagi tahu dia adalah 2 kali lebih panjang berbanding panjang sisi objek PQRS. Okey, mana setiap sisi objek ini kamu akan darab dengan 2 berdasarkan kiraan skala yang kamu buat tadi di sini. Okey, ni cikgu ambil contoh tadi PQ. Cikgu ambil contoh tadi PQ di sini. Ni PQ. So this one P prime, Q prime. Okey, kalau PQ 3, P prime, Q prime akan jadi 6. Okey, boleh? Ada masalah? Okey. Okey, seterusnya contoh 10. Contoh 10 ini bagi yang A, bagi yang B. Yang B yang sini. Okey, bagi yang B. Okey, B yang ini. Di mana menggunakan kertas grid yang berlainan saiz. Okey, itu untuk contoh 10. Okey. Sini contoh cikgu tulis sini. Contoh 10. Untuk B ini contoh 10. Okey, kalau tengok pada contoh 10, soalan bagi A, rajah segitiga PQR di sebelah dilukis pada grid 1 kali 1 cm. Okey, so ini dia punya grid. Okey, ini dia punya grid. 1 kali 1 cm. So, soalan minta kamu lukiskan semula segitiga yang sama di atas kertas grid yang berukuran 1.5 cm kali 1.5 cm, 2 0.5 cm kali 0.5 cm. Okey, tengok pada ruangan jawapan pada penyelesaian di muka surat sebelah. Okey, yang ini adalah penyelesaian dia. Dia punya ukuran masih lagi sama, cuma berbeza adalah saiz kertas grid. Okey, kalau tengokkan pada A1 ini, saiz kertas gridnya adalah 1.5 kali 1.5. Tapi kalau tengok pada A2,
saiz gridnya adalah 0.5 kali 0.5. Okey. Unit sama. Cuma saiz kertas grid yang berbeza. Apa maksud cikgu unit yang sama? Okey, kalau kamu tengok pada A1, P prime ke R prime. Okey. Panjang P prime ke R prime adalah 4 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unit. Okey. Di rajah A2, P prime ke R prime juga ada 5 unit. Okey, 5 unit. Ada 5 unit. Okey, panjangnya sama, 5 unit. Tetapi saiznya berbeza. A1 lebih besar, A2 lebih kecil. Kerana A1 itu saiz kertas grid inner 1.5 cm. Manakala A2 saiz kertas grid itu 0.5 cm. Okey, so perbezaan kertas grid, perbezaan saiz grid segi empat sama ini mempengaruhi besar ataupun kecil sesuatu lukisan berskala itu. Okey. Kemudian untuk B1, okey, soalan yang seterusnya dia minta hitung skala yang digunakan dalam soalan A1 dan A2 dalam bentuk 1/n. Okey, kalau tengok pada penyelesaian, dia menggunakan skala, dia menggunakan saiz grid. Okey, untuk B1 saiz grid lukisan berskala per dengan saiz grid objek lah. Okey, jadi untuk saiz grid lukisan berskala bagi A1 tadi adalah 1.5 cm. Okey, saiz grid objek 1 cm. Saiz grid objek ini ada pada soalan. Okey, kemudian dia jadikan 1.5 per 1. Okey, yang ni kamu kena tukar kepada bentuk 1/n. Okey, macam mana nak tukar? Kalau kamu dapat 1.5/1, nak jadikan dalam bentuk 1/n. Okey, kita tengok pada penyelesaian cikgu tunjukkan. Okey, 1.5/1 nak tukarkan kepada bentuk 1/n. Okey, jadi 1.5 ini kamu nak jadikan dia 1. Okey, 1.5 ini kamu nak jadikan dia sebagai 1. Jadi untuk jadikan dia 1, kamu akan bahagi dengan 1.5. Okey, apabila sebelah kanan bahagi dengan sebelah kiri bahagi dengan 1.5, sebelah kanan pun perlu bahagi dengan 1.5. Okey, 1.5 bahagi 1.5 akan dapat 1 lah. So kita letak sini 1. Okey, 1 bahagi 1.5, kamu akan dapat, kalkulator akan bagi nombor pecahan. Nombor perpuluhan. Okey, kalkulator akan bagi nombor perpuluhan. So kamu akan dapat 0.6667. Betul? Okey, tapi dalam nisbah tak boleh guna perpuluhan, mesti kena guna pecahan. Okey, ingat, integer positif atau pecahan itu adalah nilai n. Okey, jadi kamu akan tukar. Okey, tekan shift pada kalkulator, tekan ABC. Kalkulator akan bagi 2/3. Okey, jadi nisbahnya dalam skala ini dalam 1/n, jawapannya adalah 1/2/3. Okey, ini jawapan dia. Bagi kat sini kan jawapan dia 1/2/3. So jalan kerjanya seperti ini. Okey, yang ini nak tukar kepada, ingat nak tukarkan perpuluhan kepada pecahan. Pada kalkulator, tekan shift, tekan ABC. Okey, ada dalam kalkulator ada. Okey, ini ada Okey, boleh. So dapatlah jawapan 1/2/3. Okey, next kita tengok pada B2. Okey, untuk B2,
masih lagi gunakan rumus yang sama, saiz grid lukisan berskala per dengan saiz grid objek. Tapi untuk saiz grid bagi lukisan berskala bagi B2, A2 tadi nilainya adalah 0.5 cm. Okey, grid objek 1 cm seperti dalam soalan. Jadi skala yang kamu akan perolehi dalam bentuk nisbah adalah 0.5 nisbah 1. Kamu perlu tukarkan kepada 1 nisbah n. Okey, kamu perlu tukarkan kepada 1 nisbah n. Jadi macam mana nak tukar kepada 1 nisbah n? Okey, cikgu akan tunjukkan. Okey, untuk tukarkan 0.5 nisbah 1 kepada 1 nisbah n. Okey, 0.5 ini dalam bentuk pecahan dia adalah 1/2. Okey, nisbah 1. Kamu nak tukarkan kepada bentuk ini. Okey, so 1/2. Okey, 1/2 kamu nak jadikan dia sebagai nilai 1. Apa nak kena buat? Okey, kamu perlu darabkan dengan 2. Jadi 1/2 darab 2. So kamu akan dapat nilainya adalah 1. Okey, apabila sebelah kiri darab dengan 2, sebelah kanan ini pun perlu darab dengan 2. Okey, sini darab, sebelah kiri darab 2, sebelah kanan darab 2. Jadi 1 darab 2, nilainya adalah 2. Jadi skala bagi 1 nisbah n, untuk 1 nisbah n tadi, jawapannya adalah 1 nisbah 2. Okey, sama jawapan di sini, 1 nisbah 2. Okey, cara nak dapat, cara macam mana kamu nak kira 0.5 nisbah 1 ke dalam bentuk 1 nisbah n, seperti yang cikgu tunjukkan tadi di sini. Okey, boleh? Faham? Jelas? Okey. Okey, bagi contoh 11, soalan minta kamu bina lukisan berskala bagi segitiga PQR dengan skalanya 1 nisbah 2. Okey, dah bagi dah skala 1 nisbah 2. Okey, so macam mana kamu nak tentukan panjang bagi lukisan berskala daripada objek PQR? Okey, untuk kes ini cikgu ambil nilai, kita kira dulu PQ. Okey, PQ di sini 6 cm. Skala dia bagi 1 nisbah 2. Okey, cikgu tunjukkan ya. Okey, skala dia bagi 1 nisbah 2. Okey, kena ingat, bear in your mind, 2 ini adalah objek. 1 ini adalah lukisan. Okey, 2 adalah objek, 1 adalah lukisan. Jadi tadi cikgu pilih PQ kan? Okey, cikgu letak sini PQ. Jadi kalau lukisan akan ada tanda prime lah. P prime, Q prime. Okey, lukisan tadi dia ada, untuk PQ tadi panjangnya 6 cm. Okey, 6 cm. Okey, objeknya adalah skala tadi diberikan 2. Okey, skala diberikan tadi adalah 2. Okey, jadi 2 darab berapa dapat 6. Okey, 2 darab berapa dapat 6. Okey, darab berapa dapat 6. Okey, makanya jawapan di sini 2 ini perlu darab dengan 3. Okey, 2 ini perlu darab dengan 3. Jadi 2 darab 3 dapat 6 cm. Okey, apabila sebelah kanan darab 2, sebelah kiri pun kena darab.
apabila sebelah kanan darab dengan 3, sebelah kiri pun darab dengan 3. Okey, jadi 1 darab 3 sama dengan 3 cm. Okey, maksud di sini PQ pada objek 6 cm, pada lukisan berskala dia akan jadi 3 cm. Boleh? Okey. Kemudian kita tengok pada sisi RQ. Okey. RQ 4 cm. Okey, kita ambil pula di sini RQ. Okey, RQ. Jadi lukisannya akan jadi R prime Q prime. Okey, RQ 4 cm. Skala tadi 1/2. Okey, jadi 2 darab berapa dapat 4. Okey, 2 darab berapa dapat 4 kelas? 2 darab 2. Okey, apabila sebelah kanan darab 2, sebelah kiri pun automatically darab 2. Jadi 1 darab 2 jawapannya adalah 2 cm. Okey, jadi lukisan kamu akan lukis P prime Q prime ini 3 cm, R prime Q prime 2 cm. Boleh? Boleh? Okey, jadi sebab itu pada jawapan, okey, pada jawapan R prime Q prime 2 cm, P prime Q prime 3 cm. Okey, macam dengan sudut cikgu. Okey, Pajak akan tanya cikgu sudut macam mana. Okey, untuk lukisan berskala hanya panjang sisi sahaja berbeza. Sudut tetap sama. Okey, sudut tetap sama. Okey, jadinya dalam kes ini adalah penyelesaiannya lah. Okey, sudutnya sama, cuma panjang sisi bagi P prime Q prime dan Q prime R prime berbeza berdasarkan skala yang diberikan dan juga pengiraan yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, boleh? Ada masalah? Cikgu harap kamu faham yang ini. Okey. Okey, yang seterusnya kamu nak lukis objek bagi suatu lukisan berskala. Okey, bagi contoh 12 ni, dia bagi raja di sebelah menunjukkan lukisan berskala yang dilukis pada grid segi 4 sama mengikut skala 1/2. Okey. Dalam soalan ini kamu diberikan lukisan berskala. Kamu kena lukis objek sebenar. Okey, diberi lukisan berskala, kamu kena lukis objek sebenar. Okey, dalam kes ini cikgu akan ambil contoh panjang P prime Q prime. Okey, panjang P prime Q prime adalah 6. Okey, 6 unit. P prime Q prime 6 unit. Skalanya adalah 1/2. Okey, tadi cikgu akan ambil P prime Q prime, panjangnya 6 unit. Okey, panjangnya 6 unit. Okey, skala yang dia bagi tadi 1/2. Okey, 1/2. Jadi kamu kena ingat kat sini. Okey, ini 2 adalah objek kelas. Okey, 2 adalah objek. 1 adalah lukisan. Okey, diberi kepada kamu skala 1/2. P prime Q prime 6 unit. Okey, cikgu ambil contoh P prime Q prime dia lah. Panjang dia 6 unit. Okey, skala dia 1/2 di mana 1 itu adalah lukisan, 2 adalah objek. Okey, sekarang ni 6 unit ini tadi kamu akan masuk pada bawah 1. 6. Sebab dia adalah P prime Q prime. Ataupun cikgu padam dulu.
Okey, kita kita buat macam tadi. P prime Q prime. Nisbah, jadi objek ni akan jadi PQ. Okey, objek akan jadi PQ. Okey, P prime Q prime, tengok pada rajah, panjangnya 6 unit. Okey, sini 6 unit lah. Okey. Okey, sini 6 unit. Jauh pula perginya. Okey, sini 6 unit. Okey, PQ. Okey kelas, dekat sini 1. Okey, 1 kali berapa dapat 6? Okey, 1 kali berapa dapat 6? Okey, so 1 darab 6. Okey, 1 darab 6 akan dapat 6. Okey, akan dapat 6. Okey, jadi untuk PQ, apabila 1 ini darab dengan 6, maka 2 pun perlu darab dengan 6. Okey, 1 darab dengan 6, 2 pun perlu darab dengan 6. Jadi 2 darab 6 sama dengan 12. Okey, 2 darab 6 sama dengan 12. Jadi panjang objek bagi PQ, panjang sisi bagi PQ ni kamu akan lukis 12 unit. Okey. Okey, panjang PQ tadi, objeknya kamu akan lukis 12 unit. Okey, tengok pada penyelesaian. Okey, okey yang ini 12 unit P ke Q. 12 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unit. Nampak tak? 12 unit. Okey, jadi kalau kamu rujuk kepada rajah ni, okey, kamu akan buat sesuatu lah. Okey, buat dengan RQ dulu. Okey, buat RQ dulu. Buat R prime Q prime pula. Tapi kalau tengok pada rajah ni, okey, okey, bandingkan dengan rajah lah bandingkan dengan rajah. P prime Q prime 6 unit. PQ berdasarkan kiraan kamu tadi dapat 12 unit. Okey, jadi 6 darab berapa dapat 12? Okey, so 6 ini darab dengan 6 ni kamu akan darab dengan 2. Jadi setiap sisi ini kamu darab dengan 2. R prime Q prime ada 4. So darab dengan 2. S prime T prime ada 2. Darab 2. Okey, jadi kamu akan dapat R prime Q prime ini 8 di sini. Okey, T prime S prime 2 kali dengan 2 TS, panjang TS kamu akan dapat 4. Baik, aku dapat 4. Okey, S prime R prime ini kau tengok dia pembahagian ni dah ada 2. Okey, 1 2. So 2 darab dengan 2. Okey, akan dapat juga 4. Okey, T prime P prime ni pun 2 darab dengan 2. So kamu akan dapat 4. Okey, sini pun dapat 4 lah. P dapat 4. Jadi skala yang kamu guna tadi 1:2 ialah saiz lukisan berskala 2 kali lebih kecil daripada objek. Okey, maka setiap sisi objek sebenar ialah 2 kali lebih panjang daripada sisi lukisan berskala. Okey, boleh faham? Okey, cikgu harap kamu fahamlah apa yang cikgu terangkan. Okey. Okey, setakat ini sahaja dahulu. Kita akan berjumpa pada bab yang seterusnya. Terima kasih.